Hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Fizal Khalid, Datuk Mandar Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Norman Malik, yang berbahagia Datuk Haji Mahdi Cik Inga, Timbalan Ketua Pengarah Dewan Norai Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Hayati Abdullah, Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar TBKL, rakan-rakan media dan hadirin yang dihormati ke program Datuk Bandar bersama penjaja-penjaja PD80 dan Kampung Akar. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormat yang silakan yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Fizal Khalid, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terlebih dahulu marilah kita merapatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam keadaan sihat, sejahtera dan dapat mengikuti program pada hari ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada pengarah dan seluruh warga Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Norai Kuala Lumpur telah mengambil langkah dan inisiatif untuk menjayakan majlis pada tengah hari ini. Apa yang lebih bermakna adalah program ini dapat melibatkan dan mendapat kerjasama semua pihak yang berada di sini sebagai pengetahuan kepada tuan-tuan dan perempuan ini, terutamanya peniaga-peniaga yang beruntung mendapat tapak di tengah-tengah kota Bandaraya Kuala Lumpur ni, bahawa PT80 dibangunkan dengan satu jumlah kos yang cukup tinggi, di mana kita terpaksa membatalkan ataupun menamatkan kontrak yang pertama. Kita sambung dengan kontrak yang kedua. Kalau tak silap saya dalam 80 juta tambah 4 juta tambahan, menjadi kos yang cukup tinggi untuk mengambil kira kepentingan tuan-tuan yang berniaga di Masjid India ini supaya dapat berniaga dalam suasana yang baik di tengah bandar Kuala Lumpur. Satu lagi lah jalan rotan, kosnya sekitar 7 atau 8 juta. Kita tambah lagi 3 kali mandi bunga kontraktor. Maknanya lepas kita tamat satu kontraktor, kita lantik satu kontraktor, kita kena tambah sekitar 3 atau 4 juta, menjadikan projek itu 11 juta. Sekitar 11 juta. Jadi oleh itu kita berharap tuan-tuan yang jadi peniaga, yang jadi mereka yang dapat ruang dalam pusat bandar dan juga di jalan rotan, mengambil peluang untuk berniaga dan memastikan kita memberikan imej yang baik kepada Kuala Lumpur. Untuk itu kita mengadakan satu program untuk menjelaskan kepada tuan-tuan tentang tata cara pengendalian makanan yang berkualiti. Satu ketika yang lepas kita pernah mendengar Yang Amat Berhormat Encik Lee Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, mengumumkan bahawa orang yang mengendalikan hawker center ni atau pusat-pusat makanan dipanggil street food, makanan di pinggir jalan ataupun makanan tempatan ini, tidak boleh mengambil orang asing untuk memasak. Tentunya kalau tuan-tuan tanya mengapa pula hal ini dibuat, kerana Pulau Pinang terkenal dengan syurga makanan jalanan. Jadi untuk maintain air tangan orang Penang ini, mamak ke Cina ke Melayu ke, maka sebab itulah Lee Kuan Eng kata kita tak boleh ambil orang luar, umpamanya Myanmar, Nepalese,
dan sebagainya untuk masak, untuk akhirnya akan hilang rasa Pulau Pinang. Sebab orang datang ke Pulau Pinang adalah untuk makan. Kalau kita dah hilang selera ataupun hilang kita rasa masakan tempatan, maka akan hilanglah status Pulau Pinang mendapat nombor 8 dalam dunia dari segi street food. Begitu juga dengan Kuala Lumpur. Kita terkenal sekarang ini merupakan food heaven, Jalan Alo. Sekarang ini kita dah terkenal dengan Kampung Baru, di mana telah mendapat nombor kelima sebagai tempat terbaik untuk dilawati dari segi makanan dan juga mengetahui tradisi. Dan kita mendapat nombor ke-9 dunia. Di antara bandar-bandar seluruh dunia ni kita nombor 9. Dari segi orang suka melawat Kuala Lumpur. Pada tahun lepas 2013, 11.2 juta datang ke Kuala Lumpur. Kita dapat nombor 9 dalam dunia. Dan kita dapat nombor 5 daripada 7 terbaik bangun bandar yang paling tajuk, paling wonders di dalam dunia. Nombor 5 daripada 1,200 bandar-bandar dunia, dipilih 7 yang terbaik, kita nombor 5. Dan kita mendapat nombor 4 dalam dunia, shopping center, tempat membeli belah dunia. Maka Kuala Lumpur cukup terkenal di dunia. Dia tak panggil Kuala Lumpur, dia panggil KL. Mengapa mereka suka datang ke Kuala Lumpur? Di pengalaman saya dengan Datuk Norma, bila kita pergi ke Estonia, tuan-tuan tahu di mana Estonia ni? Siapa yang tahu tu Estonia dekat mana? Tak tahu. Dekat Rusia. Dekat Rusia. Datuk bandar Estonia, nama ibu kota dia Tallinn. Tallinn, T-A-A-L-I, Tallinn, Estonia, dulu jajahan Rusia. Bila saya pergi dengan Datuk Norma, dia punya sonok, dia kata very impressed about Kuala Lumpur. Saya masih terasa takjub tentang Kuala Lumpur. Saya tanya dia why. Dia kata makanan dia sedap. Makanan dia cukup terbaik. Sebab tu dia suka datang ke Kuala Lumpur. Bila kami pergi, pegawai dia beritahu Datuk, tuan, Datuk bandar ni tak pernah bawa orang pergi ke rumah dia. Kalau dia nak sambut, dia sambut di pejabat saja. Tapi dia sambut kami pergi ke rumah dia 60 batu, 60 kilo daripada ibu kota. Dan dia bawa dengan dia punya pancaragam. Dia suruh saya nyalakan api tanda musim panas di sana, menyatakan tentang dia suka Kuala Lumpur. Ni kita duduk di Kuala Lumpur, kita tak tahu ni. Kemudian saya pergi ke Uzbekistan. Mayor Samarkand ni, dia turun dengan makanan ni melempah ruah nak sambut Datuk Bandar Kuala Lumpur. Bukan kerana saya Ahmad Faizal, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Di Samarkand dibagi keutamaan saya boleh turun melawat kubur Imam Bukhari. Orang lain tak boleh masuk dalam. Kemudian saya pergi ke Samarkand juga, saya dapat melawat kubur khasam sepupu kepada Rasulullah. Maknanya orang luar menghormati Kuala Lumpur. Ini saya nak cegah tu mengapa saya nak dekat dengan tuan-tuan. Mengapa kami Dewan Pun nak dekat dengan tuan-tuan. Tahun lepas bulan November saya pergi ke Bangkok. Sampai di Bangkok saya turun, saya buat dapat jamuan. Mayor daripada Singapura panggil, Datuk Governor Bangkok panggil saya, Datuk Seri. Dia pun dah tahu panggil saya, panggil Datuk Seri. Datuk Seri, this year you will be our next meeting host. Maknanya menjadi tuan rumah. Pada tahun ini kita akan menyambut
daripada mesyuarat Datuk Bandar Governor ASEAN, iaitu 10 bandar terbesar di ASEAN ini akan bermesyuarat di Kuala Lumpur. Jadi kita nak kena faham mengapa orang melihat Kuala Lumpur. Jadi sebab itulah kami tak mahu orang yang meniaga di sini dia meniaga ikut ala kadar dia saja. Kita kena pamerkan ini. Kita tak mau tikus naik atas periuk belakang. Kemudian sampah merata tempat. Kita nakkan tuan-tuan senang. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Bumi yang Tuhan hampar luas ini, carilah rezeki. Saya tak ada sata, kami tak. Dengan rezeki yang Tuhan naik, saya tak dapat naik gaji lebih. Kami tak dapat naik gaji lebih. Tapi kita sama-sama bawa imej Kuala Lumpur menjadi lebih baik. Ini yang saya nak. Ini yang kita nak. Jadi kalau tuan-tuan pun tak ambil kisah, tuan-tuan pun dekat mana sampah buang, dekat mana ini buang, akhirnya tikus masuk, merayau, ini akan jadi masalah. Saya serius dalam soal ini. Sekarang kita melantik seorang chef, tukang masak, asal anak Malaysia daripada Pulau Pinang. Nama dia Norman Musa. Kita bayar dia setahun RM250,000 untuk jadi ambassador kita, jadi duta kita di England. Why? Kita nak memperkenalkan makanan Kuala Lumpur kepada foreign tourist. Kita nak memperkenalkan roti canai kita, nasi lemak kita, mi kuah, mi macam-macam mi, saya tak tahu, mi Bandung, mi Jawa, ke seluruh dunia. Dan sekarang kita ada nak sediakan food trail, jejak makanan di Kuala Lumpur. Bila kita pergi ke England, ni sekarang bulan depan kita akan pergi ke Berlin, saya akan pergi ke Georgia. Kita nak promotekan Kuala Lumpur. Sebab itulah Kuala Lumpur dapat nombor 9, nombor 7, 5 dengan nombor 4 dunia. Bukan cerita kecil-kecil lagi dah. Standard dunia kita. Tapi kalau peniaga macam tuan-tuan, penjaja-penjaja yang tuan-tuan terlibat secara langsung menyedia makanan, tak mementingkan kualiti dan kebersihan, bila kita masuk dalam internet nanti, tiba-tiba makan di PT 80 kena cirit beri, akan damage image kita. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kami Dewan Madani Kuala Lumpur tak akan menutup. Saya kalau dia orang tutup tanpa alasan, saya suruh buka. Kami tak akan menutup perniagaan tuan-tuan kecuali kotor. That one cannot be compromised. Tidak boleh tolak langsung. Kita akan membuat pemeriksaan dan yang pentingnya tuan-tuan sendirilah yang mempunyai standard. Jangan nanti bila di BKR datang baru nak cuci, baru nak angkat. Tak boleh, jangan. Kita sendiri promote Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, orang putih kata, our city, our responsibility, our dignity. Apa maksudnya? Kuala Lumpur, bandar kita, tanggungjawab kita, kehormatan kita. Orang sebut di dunia, Kuala Lumpur very good, Kuala Lumpur very good, Kuala Lumpur very good. Kita lah sama-sama, bukan Datuk Bandar, Datuk Seri Ahmad Faizal ataupun Datuk Nomor, tapi kita sama-sama. Maka sebab itu saya mencadangkan kepada Datuk Norma bersama dengan Dr. Heti, adakan khusus berkaitan dengan kualiti. Bagaimana kita menyediakan makanan untuk membolehkan tuan-tuan faham, tuan-tuan tahu bahawa Kuala Lumpur sudah menjadi center of attraction. Untuk maklumat tuan-tuan, 11.3 juta kita telah memenjana lebih kurang 29 bilion ringgit untuk datang ke Kuala Lumpur. Kalau semua melihat ini sebagai satu punca pendapatan, sama-sama kita berniaga,
bekerja sama dengan DBKL, saya ingat tak ada masalah. DBKL tak akan datang compound, Datuk tuan-tuan. Jangan kita, saya pun tak bagi tahu dia orang, jangan jadikan compound ini alasan untuk kita dapat hasil. No at all. Yang penting tuan-tuan kerja sama kami. Apa masalah bagi tahu. Apa yang perlu kita perbaiki, kita bagi perbaiki. Sebab itulah kita, semasa saya jadi ketua siusaha di kementerian, inilah projek yang kita beri keutamaan dalam Kuala Lumpur bersama dengan Datuk Bandar. Saya terlibat semasa saya jadi ketua sampai terlibat semasa projek disiap sehinggalah kali ini. Jadi sekali lagi kepada tuan-tuan, kemudian bagaimana kami nak hidupkan ini? Bagaimana kami nak hidup komplek ni? Ada orang komplek datang tak boleh hidup. Saya berbincang dengan Datuk Timbalan Ketua Pengarah saya, Datuk Nomah, untuk pindahkan staf saya ke naik ke tingkat berapa? 13, 10, 11, 12 menjadi pusat rekod supaya pekerja-pekerja di sini boleh membantu untuk makan dan jadikan ini tempat mereka bekerja. Begitu juga dengan kampung atap. Di tingkat bawah tu tak laku atau laku dekat bawah, di atas tak laku, di bawah aja kan. Di bawah saja laku. Saya pindahkan unit kebudayaan saya ke situ. Nanti saya akan bawa semua penari-penari duduk di situ semua. Jangan menari sudah lah. Kita nak wah. Kita nak hidupkan komplek itu. Kita tak mau lagi komplek-komplek yang tak hidup. Kita nak hidup. Begitu juga Keramat Mall. Kita bawa UTC pergi duduk sana. Supaya tuan-tuan boleh ada jaminan pengguna-pengguna. Tapi makan mesti sedar. Ini makan buat ala kadar saja. Rasa nak buang bawang tengah tak memandang pupuk macam tu, tak boleh. Sebab sekarang ni orang sudah sedar tentang kualiti. Orang sudah sedar tentang penyajian. Sebab itu jangan tuan-tuan anggap remeh. Sebab bila sebut kuota tikus sampai ke Jakarta, Kuala Lumpur kuota tikus 7 juta. Siapa yang menghidupkan tikus? Kita lah. Jadi saya minta tuan-tuan ambil pengajaran ini bukan untuk saya, bukan untuk kami, tapi untuk pendapatan tuan-tuan. Wallahu yarzuqu man yasha wa bighairi hisab. Tuhan datangkan rezeki dengan tidak. Tapi pada masa yang sama, kita kena pastikan orang yang makan dengan kita tu adil dengan dia. Adil wal ihsan. Adil, kita masak dengan sedap, dia bayar dengan baik. Ini kita hentam tu, dia dengan makanan dengan tak sedap, dia bayar sampai 10-11 ringgit. Dia tinggal macam tu. Kita dah tahu dah, kalau dia orang setiap kali orang datang ke gerai kita, makan setengah saja memang tak sedap lah tu. So how you nak tarik orang datang ke tempat you? Tentu orang tak datang. Tentulah ibu-ibu dah, tapi saya yakin dan percaya dah ibu-ibu dah pun berniaga sampai dah 20 tahun, 30 tahun. Saya tak tahu apa lagi khazanah ilmu saya nak bagi. Apa lagi yang ni? Saya dulu 2-3 sebelum pindah, tuan-tuan pindah ke sini, saya melawat ada satu tempat berniaga. Buka peti ais, darah daging tu mengalir sampai ke pintu-pintu peti ais. Masa dah dengan rempah ratus tu, dengan ayat buat kuah rempah sebagai itu. Kalau siapa tengok pun bukan saya, kalau orang yang tengok pun yang datang dari kampung macam ni punya keadaan, dia tak akan makan, tuan-tuan. Jadi ni kita dah sediakan dengan baik. Saya dah khususkan supaya dibuat dengan baik. Sedi taman yang cantik, pandangan mata yang sejuk, orang boleh keluar masuk di kawasan ini. Untuk makluman tuan-tuan, kita akan tukarkan kawasan ini nanti di bawah River of Life. Tuan-tuan tengok kan ada sekarang banyak edan-edan tu River of Life. Ini jalan Tengku Abdul Rahman, kita akan tukarkan menjadi sebahagian dari projek River of Life. Dan sekarang kami tengah memperbaiki jalan Tengku Abdul Rahman untuk menjadikan ini center selain daripada pavilion. Inilah center untuk orang datang ke Kuala Lumpur. Bila datang ke Kuala Lumpur, mesti datang ke Jalan Tengku Abdul Rahman, mesti datang ke Sogo, mesti datang ke Masjid India. Jadi prospeknya ada. Tepuk dada, tanya iman, tanya tuan-tuan. Mau tak mau? Kalau saya tak pun hantar
Dato' Yati dengan geng dia datang-datang sel seal Mama Kitchen nasi kandar ditutup seminggu. Ataupun yang lain mana ni, Seri Siong Tofu tutup. Pasal apa? Kotor. Tuan-tuan, kalau kita buat ni, saya biasa melawat di Jalan Bintang Biak, saya panjang itu catat mengapa saya tu ada ni sebagai Datuk Bandar. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak siapa lalu makan silang kat tangan saya, boleh bagi 100. Nanti saya catat dulu. Lagi ambil duit saya mahu ni. Saya pergi ke belakang masjid Jalan Bukit Bintang. Oleh kerana ruang kedai tu rendah, dia tak boleh pasang kipas. Dia kena jaga gas di bawah. Dia masak air soya bean. Seorang Myanmar buka baju habis semua. Bila saya masuk Faisal, sambil dia kacau tu, peluh dia tap lampu. Ni, doktor, saya beritahu doktor, please do something. Tuan-tuan yang makan, orang yang datang tu makan macam mana ni? Peluh mericik tuntap lampu mana jadi bingkit. Bingkit apa saya tak tahu, saya tak bisa makan. Boleh ke macam tu? Tentu kita, sama ada Cina kah, India kah, Melayu kah, sebut makanan kotor, seorang pun tak makan. Ini tipis merangkak atas peyuk. Tuan, sebab itulah, oleh kerana prospek pelancongan di Kuala Lumpur akan meningkat masa akan datang. Kalau saya tak ada jadi Datuk Bandar pun, saya round tengok PT10, saya bangga dengan Kak Minah, Kak Saad, Kak Saud, semua ada. Pakcik dapat kasih Pakcik Muhammad berniaga dengan baik, rezeki wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Saya juga tumpang mendapat keberkatan, wallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Saya pun dapat baik, tuan dapat baik, saya dapat baik. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ini kita kena faham. Dan sekali lagi saya ucapkan pendengar-pendengar pusat dagangan PT 80 sebelum berpindah ke bangunan ini pada 1 September 2014, ada penjaja yang berniaga di kawasan Malayan Mansion sekitar tahun 70-an lah. Saya datang Kuala Lumpur 72, naik bas Tongpong 16 sen satu sekali pergi ke Ceras. Tuan-tuan dah ada tahun 70. Dan kemudian pada 1998 mereka berpindah di belakang Hanifah Tekstil ini, dan akhirnya pada 4 September 2013 berpindah ke Lorong Bonus. Dan apa menjadi impian saya ialah supaya Medan Selera PT 80 kita belum nama yang khas lagi. Nanti saya akan minta di Datuk Norma tengokkan satu lambang yang besar untuk nyatakan bahawa di pusat gerai makan akan dinamakan lagi, insya-Allah. Tuan-tuan bantu saya, tolong saya, bukan bagi gaji kat saya. Tuan-tuan kaya, saya alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Kami alhamdulillah, kami cukup seronok dengan apa yang ada. Begitu juga di Medan Selera, Jalan Rotan Kampung Atap, supaya menjadi benchmark penanda aras kepada good practices, amalan yang terbaik penyediaan makanan untuk Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan nakkan pusat ini didaftarkan di bawah Food Trail, saya akan usahakan. Tapi semua berpakat. Nanti orang putih datang makan, Jepun datang makan, makin semua balik senang perut. Dia seluruh ini akan jadi masuk dalam Facebook, masuk dalam online. Jangan makan di PT 80, not recommended. Jangan. Tapi kalau tuan-tuan yakin, saya boleh minta unit pelancongan saya masukkan PT 80 sebagai Food Trail Kuala Lumpur. Kita dah ada 80, kita dah ada 80. Kita boleh masukkan Food Trail ini di dalam Food Trail pusat ini menjadi Food Trail Kuala Lumpur, di mana pelancong akan sebelum dia bertolak ke Kuala Lumpur, dia akan tengok dalam Facebook, dia tengok dalam online di mana nak cari makan. Dan dia akan datang ke sini.
We are very serious. Jadi tuan-tuan jangan marah kat saya. Kalau kita tutup oleh kerana kotor, jangan marah kat saya. Kita akan tutup. Saya dah minta kalau boleh prolong bagi sehingga bersih tutup. 7 hingga 14 hari. Kita boleh prolong lagi kalau sekiranya ini. Sebab saya cadang, saya baru saja bincang dengan duta Jepun. Rupanya orang Jepun dia tak akan makan tepi jalan tau, tuan-tuan. Orang Jepun dia tak dimakan di kedai-kedai. Sebab dia ada standard dia, pinggan mesti 400 poin. Dia panggil Olympic standard. Sekarang dia akan menyediakan makanan orang Islam untuk Olimpik 2020. Masa Olimpik tahun 62 dulu, tahun tak silap saya, dia ada tetapkan di Jepun pinggan saja mesti 400 poin, 400 poin. Maknanya bila basuh tu mesti bersih betul. Kebanyakan orang yang berniaga gerai makan, nasi kandar kan, nasi apa kan, poin dia cuma 90 saja. Bayangkan macam mana pun nak makan ni. Kalau daripada 400 tu adalah kualiti yang standard Olimpik, tapi pinggan kita 90 poin saja. Maknanya basuh-basuh puk macam tu. Kemudian kawalan keselamatan kualiti makanan. Secara perbandingannya pada tahun 2013 sebanyak 47 sampel aduan bagi kes keracunan makanan telah dinilai oleh bagi tujuan mikrobiologi. Hasilnya 29.8%, iaitu 14 sampel daripada sampel yang diuji, iaitu daripada 47 melanggar akta makanan. Daripada 47, 14 sampel yang kita ambil tu adalah tidak mematuhi, maknanya langgar akta makanan. Pada tahun 2014, sampel aduan adalah sebanyak 100 sampel, 25 sampel melanggar akta makanan. Maknanya 25% tak bersih, tak mencapai satu tahap kesihatan yang baik. Jadi DBKL akan terus memberikan perhatian kepada perkara ini, dan saya sekali lagi dengan rendah hati memohon dan merayu kepada tuan-tuan, bukan atas asas untuk menjadikan tuan-tuan payah dan sukar untuk berniaga, tapi nak minta secepis perhatian dan juga pertimbangan supaya jaga kebersihan dan kualiti makanan. Biarlah kita berniaga mendapat hasil yang terbaik dari bayaran orang kepada kita kepada orang. Sebab itu Rasulullah bila dia pergi ke pasar, di pasar juga bertasbih. Bila dia jumpa orang jual kacang, di atas kacang bersih, di bawah kacang basah, dia suruh buka, dia suruh bagi tahu orang ramai, please, ni kacang basah, ini kacang tak berapa baik. Nak beli, tak beli, inilah saya bagi tahu. Kita tidak, jangan macam itu sekali. Dalam Islam yang penting ialah mesti ada dalam diri kita nak dapatkan pendapatan yang halal dengan tidak melakukan zalim kepada pelanggan-pelanggan kita. Masya Allah, jangan dia khawdor hal ini kepada anak-anak kita. Anak-anak kita makan benda yang tak betul, ngaji tak pandai, benak perut dan sebagainya, ataupun perkara-perkara lain. Jadi gunakan ini. Dan sekali lagi, dalam menambah sistem pembuangan minyak dan bahan buangan dalam longkang, DBKL telah mewajibkan pemasangan perangkap minyak di setiap premis. Sehingga ini 89 perangkap minyak grease trap Deputi 21 pusat penjaga telah pun dipasang. Sementara itu 10 pusat penjaga DBKL telah dipasang perangkap minyak communal grease trap. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini sebagai memudahkan masyarakat untuk membuat aduan. DBKL telah memperkenalkan saluran aduan melalui sistem pesanan ringkas e-adu. Sebarang aduan boleh dibuat daripada DBKL adu premis dan kita hantarkan kepada 15888. Bila kita terima saja aduan melalui adu premis ini, kita akan datang membuat pemeriksaan. Kalau ada orang mengadu hal-hal seperti ini, kita dapat pemeriksaan bukan untuk mencari mangsa, tapi lebih kepada mengatasi masalah-masalah yang menimbulkan kesulitan pada orang ramai. Untuk itu, sebagai cabaran penjaja untuk memenuhi permintaan dan kehendak pelanggan, saya menyuruh penjaja bekerjasama dengan kita di BKL untuk mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan
Dan saya menggalakkan kalau boleh ada persatuan yang aktif bekerja sama dengan kami untuk memperbaiki, meningkat, mempopularkan lagi PT 80 ini. Kalau sekiranya tuan-tuan berpakat semua, jadi ada persatuan pendengar-pendengar ni, kalau berpakat untuk masukkan di bawah PT food trail, tolong bagi tahu saya akan masukkan, saya akan minta unit pelancongan untuk masukkan ini untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dan the next trip ialah ke Berlin. Kita akan masukkan kalau sekiranya tuan-tuan bersetuju untuk masuk, tapi mesti memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan oleh pihak kita. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mendoakan tuan-tuan supaya sentiasa dalam keadaan untung yang halal, adil kepada pelanggan, dan jaga kebersihan, jaga kualiti makanan supaya kita dapat mengekalkan Kuala Lumpur sebagai center makanan terbaik dunia dan menjadikan pelancongan sebagai bidang yang amat membantu untuk meningkatkan pendapatan Kuala Lumpur. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program Datuk Panda bersama penjajah-penjajah PT 80 dan Jalan Rotan Kampung Atap. Saya mendoakan kepada Allah SWT supaya perniagaan tuan-tuan akan terus maju di masa-masa akan datang.